Pendidikan Kesihatan Tahun 4. Cara Menguruskan Konflik dan Stres by Cikgu Syazwin. Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyatakan maksud konflik dan stres, mengenal pasti punca konflik dan stres dalam diri sendiri, menilai kesan konflik dan stres terhadap diri sendiri, menjana idea dan mengamalkan cara mengurus konflik dan stres. Apakah itu konflik? Konflik ialah keadaan rasa tidak puas hati, keinginan tidak dapat dipenuhi, perselisihan faham, bertentangan pendapat antara rakan dan sikap mementingkan diri sendiri. Konflik yang berpanjangan dan tidak dapat diselesaikan boleh menyebabkan stres. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan stres pula? Stres ialah keadaan resah, cemas, tegang dan fikiran terganggu. Stres yang tidak dapat dikawal atau diurus dengan sempurna akan memberikan kesan buruk kepada kesihatan mental, fizikal dan sosial. Tahukah anda, terdapat dua jenis stres iaitu eustress dan distress. Eustress adalah stres yang positif ke arah kebaikan, manakala distress adalah stres yang negatif yang menyebabkan kesihatan mental dan fizikal terganggu. Bagaimana konflik dan stres boleh berlaku dan adakah ia memberi impak kepada kehidupan kita? Jom kita kenal pasti punca konflik, kesan konflik, punca stres dan kesan stres. Berikut merupakan punca-punca konflik. Antaranya ialah salah faham, keinginan tidak dipenuhi, pendapat tidak diterima, persaingan, mementingkan diri sendiri, inginkan kesempurnaan dan tidak menghormati hak orang lain. Punca-punca konflik tersebut sudah tentu memberi kesan kepada diri kita. Antaranya ialah dendam, hubungan menjadi renggang, keganasan, panas baran, bersendirian, berprasangka dan keliru dalam membuat keputusan. Jom kita kenal pasti punca-punca stres pula. Salah satunya ialah cepat mengalah, cuba memenuhi kehendak orang lain, kurang keyakinan diri, diri tidak dihargai, pendapat tidak diterima, terpaksa membuat pilihan, dan beban tugas yang banyak. Stres yang dialami akan memberi kesan kepada seseorang. Antaranya ialah murung, kesihatan fizikal terganggu, putus asa dan kecewa, bergaduh, bersikap agresif dan pemarah, prestasi pembelajaran menurun, malas dan tidak bertenaga. Tahukah anda, stres boleh menjejaskan kesihatan kulit dan mempercepatkan proses penuaan. Bagaimana cara untuk kita menguruskan konflik dan stres? Cara-caranya ialah belajar cara mengawal perasaan marah, bersikap terbuka jika pendapat tidak diterima, menguruskan masa dengan baik, mengutamakan perkara yang penting sahaja. Seterusnya, beriadah dan bersenam. Dapatkan nasihat daripada orang lain, kaunselor atau doktor. Makan makanan yang seimbang.
dan bersikap positif. Akhir sekali, cara paling efektif dalam menguruskan konflik dan stres ialah dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, beribadat dan memohon kepadanya agar dipermudahkan segala urusan kita dan diberi keterangan menghadapi ujian. Kesimpulannya, setiap manusia akan menghadapi konflik dan stres dalam kehidupan seharian. Namun, yang membezakan kita semua adalah bagaimana kita menguruskannya. Hadapilah dengan tenang dan positif. Bukan semua konflik dan stres mendatangkan kesan yang buruk. Ada kala, ia jugalah yang mematangkan kita dan menjadikan kita seorang insan yang lebih hebat. Terima kasih. Bye.